KPM. Aduh, penatlah belajar. Kalau boleh nak cemerlang. Tapi yelah kan. Perkongsian murid cemerlang. Macam menarik ni. Tengok lah. Assalamualaikum dan hai semua. Di sini saya ingin memberikan beberapa tips macam mana saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM dan mendapat anugerah pelajar cemerlang tahun 2021. Yang pertama sekali, saya konsisten mengamalkan jadual belajar yang telah saya buat sebelum tibanya hari peperiksaan saya. Yang kedua, kita kena sentiasa taat kepada ibu bapa dan guru-guru. Yang terakhir sekali, sebagai umat Islam, kita wajib solat 5 waktu dan sentiasa berdoa kepada Allah agar dipermudahkan segala urusan semasa hari peperiksaan. So, itu sahaja daripada saya. Semoga berjaya semua. Didik TV KPM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya, Lokman Hakim. Hari ini sangat menarik sebab kita akan belajar berkaitan pendidikan Islam tingkatan 5 bersama dengan ustazah kita yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Macam biasa, jom kita lihat profil ustazah kita. Baik, hari ini kita bersama dengan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nabila Ilyas Yahaya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, terima kasih kepada Cikgu yang sudi bersama dengan kita. Dan kita juga hari ini bersama dengan ustazah kita iaitu Ustazah Nurul Nadia Abdul Latif dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling Jaya, Selangor. Apa khabar ustazah? Khabar baik, alhamdulillah. Hakim sihat? Alhamdulillah, makin sihat. Terima kasih kepada ustazah kita yang sudi bersama dengan kita hari ini dan kita juga bersama dengan murid-murid yang lain. Betul ke ustazah? Betul. Rakan-rakan kita, Hakim. Ya, jom kita berkenalan dengan mereka. Persilakan murid-murid dalam talian kita. Silakan ustazah. Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, hari ini kita bersama dengan anak-anak murid kesayangan ustazah. Ustazah perkenalkan dahulu mereka. Sebab apa? Sebab tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kena berkenalan dahulu. Baiklah, yang berdua di dalam skrin kita itu adalah Adeline dan juga Azrin. Lambai sikit. Jangan bergaduh ya. Okey, yang di sebelah Azrin itu adalah Fatin Insyirah. Okey, di bawah Fatin itu adalah Rita Syarliza dan juga Hanita. Kami semua dari SMK Perempuan Taman Petaling. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita dan juga kepada anda yang menonton dari rumah. Okey ustazah, untuk yang pertama ni apakah yang akan kita belajar ustazah? Silakan. Okey, baiklah. Terima kasih Hakim. Sama-sama. Hari ini murid-murid semua ya dah bersedia. Okey, boleh baiki apa ni orang kata, betulkan kedudukan, selesakan. Betulkan tudung sikit. Yang di rumah pun sama, boleh ambil buku teks tingkatan 5 dan juga sediakan buku nota dan catatan. Hari ini Hakim dan juga rakan-rakan anak-anak murid ustazah, kita akan belajar satu tajuk yang sangat menarik sebab ianya dekat dengan diri kita. Betul. Yang kita amalkan dalam kehidupan, iaitu dalam bidang akhlak Islamiah yang bertajuk Istiqamah Jalan Menuju Mujahadah. Okey, tingkatan 5. Baik. Okey, yang pertama kita akan masuk dahulu atau kita memperkenalkan konsep istiqamah. Apa itu istiqamah Hakim? Tadi Hakim rasa macam betul ustazah, rasa penat belajar. Rasa macam dah down kan? Betul. Jadi inilah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ada satu sifat dalam diri kita, iaitu istiqamah.
Baik. Okey, apa itu istiqamah? Okey, mari murid-murid sekalian. Okey, apa maksud istiqamah? Okey, maksud istiqamah adalah ketaatan yang berterusan dalam apa? Dalam melaksanakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. So dekat sini dia ada keyword dia ataupun kata kunci dia ya. Tengok, ketaatan berterusan dalam apa? Dalam kita melaksanakan perintah Allah, suruhan Allah, dan juga kita kena tinggalkan larangan. Kalau kita melaksanakan perintah Allah tapi tak tinggalkan larangannya, tak juga kita panggil istiqamah. Okey, boleh murid-murid ustazah sekalian? Okey, kita dah, kalau kata dah angguk-angguk tu kita tanya. Betul. Okey. Jika kalau anak-anak murid ustazah dan juga anak-anak murid di rumah nampak huruf-huruf di skrin ustazah hari ini, boleh tak cari apa perkataan-perkataan yang berkaitan dengan tajuk kita? Siapa yang nak cuba tu? Sila angkat tangan. Okey, Azrin silakan. Okey, Azrin dulu. Okey, Azrin dulu. Saya jumpa perkataan konsisten, baris pertama melintang. Baris pertama atas. Melintang. Baris pertama atas. Okey, betul ke tu Azrin? Okey, betul. Tahniah. Okey, siapa lagi yang nampak perkataan dalam skrin ni? Okey, Hanita, silakan. Okey, Hanita dulu. Semangat dia orang ni, istiqamah ni. Okey. Ini yang kita mahukan. Betul. Saya jumpa perkataan taat. Baris ketiga dekat tengah-tengah. Baris ketiga dekat tengah-tengah. Betul ke? Taat ke mana ni? 1, 2, 3. Cuba tengok betul-betul Hanita. Taat ke dia apa tu? Ketaatan. Ketaatan. Okey, betul. Tahniah Hanita. Okey, seterusnya apa perkataan yang kamu nampak lagi? Okey, Rita. Rita tadi menunggu lama dah. Okey, Rita, silakan. Saya jumpa perkataan berterusan, baris bawah sekali. Baris bawah sekali. Okey. Dah keluar jawapan Ustazah dah satu. Okey, teguh satu. Yeah. Kemudian macam Rita cakap tadi, ada perkataan berterusan. Ini semua berkait rapat ataupun kita panggil untuk murid-murid kita mudah ingat apa itu istiqamah. Kat situ ada konsisten, tetap kan, kita selalu lakukan, kita tekal. Kemudian kita ada ketaatan. Ketaatan apa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Yeah. Kemudian teguh, kita kena teguh. Okey, tak boleh lemah di pertengah jalan. Okey. Kemudian kena berterusan melakukan. Kerana apa Hakim dan anak-anak murid sekalian? Allah ni sukakan kepada hamba-Nya yang melakukan ibadah tu sedikit-sedikit, tetapi ianya berterusan. Okey, bagus. Okey Ustazah, berapa ganjaran untuk murid-murid kita? Kita bagi 1 bintang. Seorang satu Ustazah. Seorang satu. Baik. Okey Ustazah, seterusnya. Okey, seterusnya kita nampak di sini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud ayat 112. Okey, siapa yang nak bantu Ustazah baca dan baca maksud ayat tersebut? Okey, Fatin, bagus, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqwa. Innahu bima ta'maluna basir. Maksudnya, oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Okey, bagus Fatin. Tahniah, terima kasih. Tengok di sini pun Allah telah menyatakan ataupun mengajak hamba-Nya, menyeru kita semua untuk sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul. Okey, seterusnya kita lihat lagi satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana seorang Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Qala qul amantu billahi fastaqim. Maksudnya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku, Sufyan bertanya, katakanlah kepadaku perkataan yang berkaitan tentang Islam yang aku tidak perlu bertanya kepada orang lain. Baginda berkata, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, beriman dengan Allah SWT, kemudian beristiqamahlah kamu. Jadi dalam Islam ini memang menganjurkan kita sentiasa beristiqamah. Nanti kita akan
akan rasa diri kita beristiqamah ni, kita akan rasa kita ni berada dalam jalan yang betul. Kita mampu untuk menegakkan agama Allah. Okey, kalau kita lihat tadi dalam kedua-dua dalil ini, dalil ayat Al-Quran dan juga hadis, ada perkataan apa di situ? Fastaqim. So apa maksud fastaqim? Kita lihat di sini, okey, apa itu maksud fastaqim? Iaitu keteguhan memelihara iman dalam melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan larangannya. Jadi inilah maksud fastaqim, teguh kita memelihara iman kita dalam melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan larangan Allah. Kadang-kadang ya murid-murid sekalian, dalam hidup kita ini kita rasa nak buat baik. Betul. Tapi kita kadang-kadang kita buat baik itu banyak terus ataupun terus orang kata apa tu, mantap terus, tapi dia tak konsisten. Ada hari yang kita rasa macam orang Kedah kata cikgu pulun. Pulun, okey. Kita pulun satu hari, tapi kita tak pulun dah lain hari. Betul. Okay. Jadi kita kena konsisten, kita kena buat sedikit-sedikit supaya kita hari-hari kita buat. Itu istiqamah. Sama juga dalam kita belajar, kita kena konsisten belajar, tak boleh rasa jemu. Kita kena belajar, kita kena cari teknik yang boleh orang kata apa, buat kita faham. Betul. Baru kita akan tetap dan teguh. Betul. Okey, seterusnya bak kata orang kita, sikit-sikit lama-lama membukit. Okey, betul. Ya, betul. Ada tak murid-murid kita yang ingin bertanya apa-apa kepada ustazah tentang konsep istiqamah ini? Okey, selangkat tangan. Kalau ada yang ingin bertanya, mungkin Fatin ke ataupun sesiapa, ataupun ingin berkongsi sesuatu dalam hidup kita ni kan, ustazah tanyalah Adeline ataupun siapa-siapa sahaja yang berkaitan dengan amalan hidup kita ni, dalam belajarlah khususnya kan. Macam mana kamu nak kekal istiqamah, ataupun ada tak pernah rasa down? Betul. Kita panggil apa? Rasa sedih. Pernah tak? Adin pernah? Pernah. Jadi Adin rasa time tu macam mana tu? Nak mengembalikan sikap istiqamah tu. Saya akan berdoa kepada Allah, minta supaya Allah pemudahkan semua jalan untuk saya belajar dan faham apa yang cikgu ajarkan. Okey, bagus. Tahniah Adli. Nanti kita akan belajar lagi macam mana kita nak kekal istiqamah, konsisten dalam apa yang kita lakukan. Betul, saya sangat setuju apa yang dikongsikan oleh Adil, iaitu banyakkan berdoa. Baiklah, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam slot menengah atas, masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim, juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Nabila Ilyas Yahaya dari SMK Sungai Layar, Sungai Petani Kedah, dan ustazah kita Nurul Nadia Abdul Latif dari SMK Perempuan Taman Petaling, Petaling Jaya, Selangor. Okey ustazah, untuk segmen ini apa pula yang akan kita fokuskan? Silakan ustazah. Terima kasih. Setelah kita nak mempelajari tajuk istiqamah ini, sudah tentulah kita ingin tahu bagaimanakah secara khususnya ataupun secara umumnya bagaimana kita nak memiliki sifat istiqamah tersebut. Jadi dalam segmen ini kita akan mempelajari cara-cara memiliki sifat istiqamah dalam kehidupan. Tapi sebelum tu, suara Hakim kan sedap. Allah, jadi amin. rakan-rakan kat belakang ni dan juga rakan-rakan kat rumah, murid-murid sekalian, ingin nak dengar suara Abang Hakim kita boleh, untuk mengalunkan insyaAllah. zikir. Okey, silakan. Okey, saya cuba ya. Boleh. Kita minta adik-adik ikut juga. Subhanallah. Okey, mungkin boleh ikut sekali. Subhanallah. Subhanallah. Wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih.
Sedap tu. Boleh Ustazah Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, murid-murid sekalian, sama ada yang berada dalam Google Meet dan juga di rumah, boleh mengamalkan zikir. Tak kisahlah apa-apa zikir yang murid-murid tahu, boleh amalkan secara istiqamah. Betul. Supaya kita ni tetap di landasan yang benar. Okey, seterusnya ini hashtag cara memiliki sifat istiqamah. Tapi sebelum tu, Ustazah nak minta anak-anak murid Ustazah untuk memberikan apakah pengetahuan sedia ada ataupun apa yang mereka tahu. Apakah ciri-ciri ataupun tingkah laku murid-murid yang memiliki sifat istiqamah. Tulis dalam kertas. Okey, nanti kita akan minta anak-anak murid kita angkat. Betul. Apa jawapan ataupun apa pandangan mereka tentang tingkah laku murid yang memiliki sifat istiqamah ini. Betul. Okey, cepat. Dan murid-murid di luar sana pun boleh turut serta Ustazah. Betul. Ambil Di sini satu ada kertas. 4 petak, Betul. ada 4 palang lah kan. Boleh bagi sekurang-kurangnya 4 ciri. Lebih lagi bagus. Betul. Contoh mungkin tulis berpakaian kemas seperti Luqman Hakim contoh. Kan? Nak juga tu. Jadi boleh tulis kat situ pakai tudung yang bergosok bersih kan. Ambil kertas kosong, kemudian mungkin marker boleh digunakan supaya lebih terang. Betul. Okey. Bagaimana murid-murid kita? Sudah ada jawapan? Sudah ada yang siap? Mungkin boleh tunjukkan di hadapan kamera anda. Okey, 1, 2, 3 angkat. Okey, Okey, dekatkan dengan kamera kita. Okey, cuba kita minta diorang ni baca yang mereka tulis ni. Okey, Adlin Khairin dulu dengan Azrin. Okey, apa yang kamu tulis? Angkat dan juga terangkan kepada rakan-rakan. Yang pertama, kita perlu berdisiplin, tenang, taat, kita mempunyai matlamat dan kita bertanggungjawab. Okey, itu tingkah laku murid yang memiliki sifat istiqamah menurut si kembar kita. Ada matlamat tu, tetapkan matlamat. Betul juga kan? Kita tetapkan matlamat, baru kita istiqamah. Baru kita tahu apa hala tuju kita. Okey, Fatin. Okey, cuba kongsikan apa isi. Bagi saya, ciri untuk seorang murid yang mempunyai istiqamah, mempunyai hala tuju untuk dia ke arah ke mana. Lepas tu dia harus berdisiplin dan tenang dalam melakukan sesuatu perkara. Okey, kena tenang. Fatin memang seorang yang tenang. Okey, itu ciri ataupun tingkah laku pada pandangan Fatin lah. Murid yang beristiqamah. Okey, Rita, nak kongsikan dengan rakan-rakan? Saya tulis tingkah laku murid memiliki sifat istiqamah ialah rajin menuntut ilmu, berdisiplin dan ikhlas serta bertanggungjawab melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru. Okey, bagus Rita. Tahniah, bertanggungjawab dan disiplin. Kalau tak ada disiplin dan tanggungjawab, kita tak akan jadi seorang yang istiqamah. Okey, seterusnya yang last sekali, Hanita. Apa yang Hanita tulis? Saya tulis berusaha, taat, beramal dengan ilmu yang dipelajari dengan berniat ikhlas. Okey, bagus. Beramal dengan ilmu yang dipelajari. Betul juga. Kalau kita ada ilmu tapi kita tak mengamalkan, kita tak akan jadi seorang yang istiqamah sebab kita tak mengamalkan apa yang kita pelajari. Okey, di sini kalau yang menurut murid-murid kita banyak dah sifat ataupun tingkah laku murid-murid yang memiliki sifat istiqamah, tapi pada pandangan Ustazah lebih kurang sama juga. Okey, yang pertama rajin. Hakim rajin tak? Rajin. Okey. Lambat sikit jawab. Bermatlamat, kena ada matlamat. Okey, boleh juga. Kemudian disiplin. Kalau tak ada disiplin, kita tak akan jadi murid yang cemerlang. Sebab orang yang tak berdisiplin tidak menepati masa, kan tidak mengikut peraturan dan seterusnya. Taat, murid yang taat, konsisten, berterusan melakukan perintah Allah SWT. Jadi, mari kita tengok secara khusus lagi apakah cara ataupun bagaimana kita nak memiliki sifat istiqamah dalam kehidupan. Okey, Ustazah rumuskan dalam dalam memiliki cara memiliki sifat istiqamah ni dalam perkataan sentiasa. Okey, sentiasa. Kemudian 3B dan juga 3M. Nak memudahkan murid-murid ni ingat apakah yang dianjurkan ataupun yang terdapat dalam buku teks kita ni dalam tajuk istiqamah ini. Bagaimana nak memiliki sifat istiqamah, Ustazah rumuskan ataupun murid-murid boleh gunakan perkataan sentiasa dan 3B dan 3M. Okey, apa itu 3B? Mari kita lihat. Okey, B yang pertama, sentiasa bermujahadah.
Okey, apa itu mujahadah? Bermujahadah ini kita berjihad, kita melawan hawa nafsu kita agar kita dapat mengamalkan sifat istiqamah. Kerana apa murid-murid sekalian, kadang-kadang kita rasa ni sebab kawan ni lah yang buat aku tak nak baca buku ni. Tapi sebenarnya adalah berasal daripada diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Kita yang menghalang macam tadi tu. Masa malas lah, kan rasa tak nak baca buku lah. Itu kita kena bermujahadah, kena ada sikap jihad dengan diri kita sendiri. Okay, ada tak murid-murid kita yang nak berkongsi ataupun yang nak memberi pandangan apa itu bermujahadah? Okey, siapa? Okey, Azrin, silakan. Pada pandangan saya, apabila nafsu kita dapat dikalahkan, seseorang itu akan mengutamakan perkara yang dicintai oleh Allah dan meninggalkan kehendak peribadi sama ada dalam aspek zahir dan batin. Okey, bagus. Macam mana tu Azrin? Nak meninggalkan apa tadi tu? Kita nak meninggalkan perkara yang dicintai oleh kita. Kadang-kadang tak, perkara yang kita suka tak semestinya baik pada pandangan Allah. Okey, Azrin macam mana? Macam mana Azrin nak menangani perkara tersebut? Kalau contoh Azrin malas, Azrin nak melawan hawa nafsu tu macam mana? Adeline sebelah tu tarik Azrin. Kita boleh menonton ceramah, kita tambah balik ilmu-ilmu kita supaya kita sentiasa mengingati dan melakukannya dalam kehidupan seharian kita. Okey, bagus. Azrin, kita cas bateri kita balik. Kadang-kadang bateri kita berada di tahap yang rendah. Bila kita dah cas, dia akan berada balik di tahap yang tinggi. Okey, seterusnya B yang kedua. Okey, sentiasa berdoa. Tadi ada yang sebut berdoa kepada Allah. Kita nak memohon bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini dapat melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan larangannya secara berterusan. Sebab apa, Hakim dan juga murid-murid sekalian, Allah lah yang akan bantu kita. Allah yang akan tetapkan hati kita untuk kita tetap berada di jalan yang benar. Okey, seterusnya siapa yang ingin berkongsi tentang apa itu berdoa? Okey, Adeline, silakan. Okey, berdoa ialah senjata orang mukmin. Jadi dengan hanya berdoa, sesuatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah itu sendiri boleh berubah hanya sekelip mata dengan izin Allah. Doa juga ialah harapan untuk kita meminta sesuatu. Contohnya kita berdoa untuk meminta kejayaan di dunia ataupun di akhirat. Okey, bagus Adeline. Nampak mereka ni taat tadi tu. Ciri-ciri murid memiliki sifat istiqamah taat tu ada pada Adeline. Saya nampak dah pun. Okey, tahniah. Okey, B yang ketiga. Ingat tadi bermujahadah. Berdoa. Hakim orang pertama saya tanya kejap lagi. Okey, yang ketiga B-nya adalah sentiasa berkawan. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, kalau zaman-zaman remaja ni, zaman-zaman 17 tahun ni, kawan ni amatlah penting. Kawan yang akan membawa kita ke arah kebaikan ataupun sebaliknya. Okey, kita perlulah memilih rakan yang berdisiplin ataupun rakan yang sentiasa ada sifat tanggungjawab untuk melakukan kebaikan. Okey, ada murid ustazah yang nak berkongsi macam mana sentiasa berkawan ni yang kamu amalkan dalam kehidupan. Okey, Rita, silakan. Pada pandangan saya, kita hendaklah memilih rakan yang soleh dan soleha serta yang sentiasa bertakwa kepada Allah. Contohnya memilih rakan yang membawa kita ke arah kebaikan dan menjauhi perkara yang munkar. Okey, insya-Allah. Amin. Kita akan memilih rakan yang soleh. Okey, boleh tak nak murid ustazah onkan mic sebut. Apa tadi? B yang pertama, kedua dan ketiga ni. Okey, B yang pertama bermujahadah. Okey, bermujahadah. B yang kedua berdoa. Berdoa. B yang ketiga berkawan. Okey, bagus. Okey, terusnya kita lihat kepada 3M. Apa 3M? Apa sentiasa 3M? Kita lihat. Yang pertama, sentiasa membaca. Kita semua, apatah lagi murid-murid sekalian yang masih lagi menuntut ilmu kan, kita kena sentiasa membaca, menambah ilmu kita supaya kita dapat mengambil iktibar daripada kisah para rasul ataupun kisah-kisah teladan yang lain secara istiqamah, dan kita pun boleh aplikasikan dalam kehidupan, dalam kita melakukan kebaikan. Kemudian M yang kedua adalah sentiasa mempelajari ilmu. Tadi rakan kita ada sebutkan mempelajari ilmu dan kita amalkan dalam kehidupan secara istiqamah. Kalau kita ada ilmu tapi tak amalkan, ibarat apa? Pohon yang rindang tanpa buah kan? Jadi tak guna juga. Kita kena ada ilmu, kita kena amal. Dan yang seterusnya adalah sentiasa muhasabah. Kita kena sentiasa bermuhasabah, bukan sahaja dalam tindakan tetapi dalam kita berfikir. Kadang-kadang kita ni berfikiran negatif.
Awal-awal lagi dah negative thinking. Tak bolehlah, susah lah subjek ni kan. Kalau kita kena muhasabah balik, tiada apa yang susah kalau kita inginkan perkara itu dilakukan. Okey, satu lagi saya nak tanya pada murid-murid sekalian. Okey, ada soalan tak? Apa itu tadi? 3M dapat kamu rumuskan. M yang pertama membaca, mempelajari ilmu, dan M yang ketiga muhasabah. Okey, kalau kita lihat di sini ada satu soalan pada pandangan kamu kan. Okey, di atas sana ada dia punya stimulus, istiqamah kunci kejayaan. Pada pandangan anda, pada pandangan kamu, bagaimanakah anda dapat mengamalkan sifat di atas? Tadi kita ada belajar apa itu yang saya kongsikan tadi tu, sentiasa okey, boleh kamu cuba untuk buat satu ayat ataupun kita nak katakan jawapan kamu itu, bagaimana jawapan kamu tu? Bagaimanakah anda dapat mengamalkan sifat di atas? Ya. Okey, siapa yang ingin kongsikan? Okey, silang angkat tangan. Okey, Fatin, boleh bagi bintang dah kat dia orang ni. Baik. Okey, silakan Fatin. Okey, pada pandangan saya akan sentiasa berdoa meminta pertolongan daripada Allah SWT agar sentiasa teguh berpendirian dalam melakukan suruhannya. Sesungguhnya istiqamah ialah ketaatan berterusan dalam melaksanakan perintah Allah. Oleh itu, kita hendaklah berusaha mengekalkan sifat istiqamah dalam diri kita agar hidup diberi keberkatan oleh Allah SWT. Okey, bagus Fatin. Fatin mengambil B. Yang kedua, ketiga tadi kan berdoa. Betul. Sentiasa berdoa, memohon bantuan daripada Allah agar kita tetap istiqamah dalam kehidupan. Okey Ustazah, berapa ganjaran untuk Fatin Ustazah? Kita bagi satu. Kawan-kawan yang lain pun dapat satu. Okey, baik. Mereka ni aktif pada hari ini. Okey Ustazah, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah atas. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nabilah dan juga ustazah kita Ustazah Nurul Nadia. Okey Ustazah, untuk segmen ini apa pula yang akan kita belajar Ustazah? Okey, baiklah Hakim, baiklah anak-anak murid sekalian. Harapnya lebih orang kata apa tu masih lagi setia bersama dengan Cik Ustazah dan juga rakan-rakan kita di sini. Okey, segmen kali ini kita akan berkongsikan tentang contoh ataupun contoh sifat istiqamah Rasulullah. Okey, di sini sebagaimana yang kita semua sedia maklum, kita tak perlu cari jauh-jauh. Okey, orang yang perlu kita contohi ataupun tokoh yang perlu kita contohi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh kita lihat di skrin Ustazah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu orang yang mengharapkan Allah dan hari kiamat serta banyak berzikir kepada Allah. Tak perlu cari jauh-jauh lagi murid sekalian. Kita perlu membaca, mempelajari kisah teladan Rasulullah untuk kita amalkan dalam kehidupan. Okey, seterusnya kita akan mempelajari contoh sifat Rasulullah dalam dua aspek. Yang aspek yang pertama adalah aspek ibadah. Bagaimana Rasulullah beribadah dan kita boleh mengikuti ibadah Rasulullah tersebut. Kemudian yang kedua dalam aspek dakwah. Semua murid boleh ingat ada dua aspek sahaja contoh sifat istiqamah yang diamalkan oleh Rasulullah. Yang pertama ibadah, yang kedua dakwah. Jom kita lihat. Okay, bagaimana istiqamah dalam ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah istiqamah beribadah kepada Allah. Baginda tidak jemu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang semua kita sedia tahu bahawasanya Rasulullah seorang yang maksum, bebas daripada melakukan dosa, tetapi Rasulullah tidak pernah jemu, tidak pernah
orang kata orang Kedah kata tuang. Tidak pernah langsung pun untuk orang kata apa menculas dalam ibadah. Betul. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali setiap hari. Jadi kita boleh muhasabah diri kita kan, adakah kita pun buat benda yang sama. Kita sebagai manusia yang pendosa ini lagilah perlu beristighfar, solat sunat dan sebagainya kan, untuk kita menambahkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Okay, daripada cerita sini kan, cerita istiqamah Rasulullah dalam beribadah ni, kita dapat lihat di situ Rasulullah tidak pernah jemu memohon keampunan daripada Allah. Nampak di sini. Kemudian apa contohnya? Rasulullah sentiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali setiap hari. Ini satu contoh. Murid-murid ustazah ada nak berkongsi contoh-contoh ibadah Rasulullah yang lain? Ada siapa yang ingin berkongsi? Azrin. Kena bagi bintang kat Azrin lagi ni. Silakan Azrin. Pada setiap hari Rasulullah ni bangun pada waktu malam untuk menunaikan solat sunat tahajud. Rasulullah tidak pernah jemu ataupun tidak pernah menculas untuk bangun malam, sebab Rasulullah dah orang kata apa, dah sediakan dah malam untuk beribadah, malam untuk orang kata apa tu menulis dan sebagainya. Bagus. Ada sesiapa lagi yang ingin berkongsi contoh istiqamah Rasulullah dalam ibadah? Rita, silakan. Rasulullah SAW sentiasa mengucapkan tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan membaca takbir Allahu Akbar 30 kali setiap kali selesai mengerjakan solat. Bagus. Kita kena sentiasa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tahniah anak murid ustazah, harap anak murid di rumah juga sama seperti murid-murid kita pada hari ini. Seterusnya, aspek yang kedua adalah istiqamah Rasulullah dalam berdakwah. Macam mana Rasulullah tetap berdakwah menyebarkan agama Islam walaupun menghadapi pelbagai kesusahan dan ancaman. Kita sedia maklumkan Rasulullah 13 tahun berdakwah di Mekah, 3 tahun secara rahsia, 10 tahun secara terang-terangan, pelbagai rintangan yang Rasulullah hadapi. Namun sifat istiqamah Rasulullah dalam berdakwah terselah melalui ketegasan baginda yang tidak akan meninggalkan usaha dakwah walaupun digantikan dengan kesenangan dunia. Kalau Rasulullah berhenti daripada melakukan dakwah, yakin bagaimanalah kita agaknya pada hari ini. Di sini juga saya sediakan juga di mana Rasulullah pernah berkata, demi Allah, walaupun kamu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku kerana hendak menghalangku daripada berdakwah, aku tidak sama sekali meninggalkannya. Kita dapat sedia maklumkan Rasulullah ini diugut untuk dibunuh kan, dibaling najis. Rasulullah tetap juga teguh. Rasulullah juga diberikan orang musyrikin dah mengaku kalah sebab nak menarik Rasulullah dengan cara kekerasan, tak dapat. Mereka menawarkan Rasulullah dengan perkara-perkara dunia, tapi Rasulullah tetap juga istiqamah dalam menjalankan dakwah. Ini yang kita mahukan pada diri kita sendiri dan juga anak-anak murid kita. Amalkanlah sifat sebegini walau dalam apa keadaan sekalipun, ibadah dan juga dakwah kita kena lakukan. Ada tak murid ustazah yang ingin berkongsi bagaimana Rasulullah menjalankan dakwah ataupun apa yang kamu tak pernah baca kan dalam Rasulullah berdakwah ni, apa halangan-halangannya? Silakan. Hanita. Silakan Hanita. Dakwah Rasulullah bermula secara rahsia selama 3 tahun di Mekah. Pada hari pertama, hanya 4 orang saja yang memeluk agama Islam, iaitu antaranya ialah Khadijah isteri Rasulullah dengan Ali bin Abi Talib. Pada seterusnya, seramai 5 orang telah memeluk Islam melalui Abu Bakar. Dan hari seterusnya, makin lama dakwah ini berkembang dan sebanyak 40 orang mula memeluk Islam, tetapi dipersisikan oleh para ulama. Tak semua orang setuju. Maksudnya di sini Hanita menceritakan kepada kita 3 tahun dakwah Rasulullah secara sulit itu kan, 10 tahun lagi secara terang-terangan, masih lagi di Mekah selama 13 tahun. Rasulullah bermula dengan sedikit-sedikit tadi yang Abang Hakim kongsikan tadi, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Seterusnya ada siapa-siapa lagi yang ingin berkongsi tentang dakwah Rasulullah? Seorang lagi ke? Siapa?
Okey, Fatin. Okey, silakan. Okay. Rasulullah SAW dia berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun baginda habiskan dakwahnya di kota kelahiran baginda di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dalam 3 tahun yang awal dakwahnya secara sembunyi dan Rasulullah dan selepas itu turunlah wahyu daripada Allah SWT iaitu surah Al-Hijr ayat 94 yang memerintah supaya Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Okey, itulah perjalanan dakwah kita, perjalanan dakwah Rasulullah untuk sampai ke kita pada tahun ini ni 1444 tahun 2022 Masihi ya. Okey, seterusnya murid-murid sekalian, okey boleh cuba menjawab soalan ataupun latihan yang Ustazah sediakan. Okey, yang berbunyi Rasulullah SAW menunjukkan ibadah yang mampu buat. Okey, Ustazah bersetuju sangat. Di mana Rasulullah telah menunjukkan kepada kita ibadah tersebut mampu dilakukan. So, huraikan pandangan anda berdasarkan pernyataan di atas. Okey, macam mana tu? Ibadah mampu buat yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah manusia biasa seperti kita juga, bukan malaikat sama juga seperti kita dan juga ibadah-ibadah yang terdapat dalam Islam ini tiada alasan kita tak mampu buat. Betul tak Hakim? Betul. Okey. Siapa nak berkongsi pandangan? Selangkat tangan. Okey, Adlin, silakan. Okey, pada pandangan saya, ibadah yang ditunjukkan oleh Rasulullah telah mengikut kemampuan semua umat Islam untuk dilaksanakan tanpa menyusahkan mereka. Ini dapat menunjukkan bahawa Islam ni ialah merupakan agama yang mudah. Jadi oleh itu kita hendaklah rajin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah agar kita dapat keberkatan ni. Okey, bagus Adlin. Okey, di sini Ustazah sediakan juga cadangan jawapan sebagaimana yang Adlin terangkan tadi ya. Okey, kalau murid di sini Ustazah bagi sedikit penjelasan. Jika murid menyatakan isi sahaja untuk soalan 4 markah tu dapat 1. Kemudian murid dapat menyatakan huraian kepada isi tersebut. Tadi Adlin menyebut ibadah mampu buat seperti apa solat dan sebagainya dapat 2 markah. Kemudian kita memberikanlah huraian lengkap ataupun huraian tambahan akan menambahkan lagi 1 markah jadi 3 markah. Seterusnya murid dapat membuat kesimpulan terhadap jawapan yang mereka berikan. Di sini cadangan isi yang Ustazah boleh kongsikan tentang pernyataan tadi tu Rasulullah menunjukkan ibadah mampu buat. Kerana apa? Kerana ruksah. Kita ada ruksah dalam beribadah. Kalau kita sakit tak boleh berpuasa, kita boleh tak berpuasa, ini kita boleh gantikan. Kemudian agama Islam ni bukan satu agama yang menyiksakan. Kemudian yang ketiga, ibadah ini tertakluk kepada kemampuan. Contohnya pada zakat dan juga haji, pada orang yang golongan yang berkemampuan bolehlah ataupun wajiblah buat ibadah tersebut. Okey Ustazah, berapa ganjaran untuk Adlin tadi Ustazah? Kita bagi 1 bintang. 1 bintang. Okey, tahniah kepada Adlin. Lama-lama jadi bukit. Betul. Okeylah, kita rehat seketika. Boleh Ustazah Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Setiap perkara yang kita lakukan pasti ada hikmahnya, termasuklah hikmah mengamalkan sifat istiqomah. Tetapi apakah hikmahnya? Jom kita tanyakan kepada ustazah kita, iaitu Ustazah Nurul Nadia. Okey Ustazah, apakah hikmah kita mengamalkan sifat istiqomah ini Ustazah? Okey, sebelum Ustazah menjawab soalan Hakim tersebut, kita tanya pada murid-murid yang mempelajari tajuk ini. Okey, apakah hikmah mengamalkan sifat istiqamah? Siapa yang ingin mencuba menjawab? Cuba tu biarlah orang kata apa tu, lahir dari hati. Apa yang dapat? Apa yang kamu dapat daripada kita dah mempelajari tadi tu, dapat apakah sifat istiqamah yang kemudian kamu amalkan? Okey, apa hikmah yang kamu dapat? Okey, silakan. Okey, Azrin. Azrin ni aktif ni hari ni. Boleh bagi anugerah murid aktif hari ni. Okey, silakan Azrin. Istiqomah menjadikan saya seorang yang sabar dan tidak mudah berputus asa untuk mengharungi segala ujian yang diberikan oleh Allah. Betul Kak Azrin?
Okay. Lepas ni Ustazah nak tengok Azrin ni bersabar je. Seorang marah pun kena sabar je kan. Dah tegur kena sabar je. Okey, betul lah tu. Azrin ni seorang yang cekal. Jadi kalau kita minta dia buat sesuatu, dia kena buat sungguh-sungguh dan tak pernah putus asa. Okey, siapa lagi? Sebelah dia tu, Adlin tu. Apa hikmah yang Adlin dapat pelajari pada hari ini? Okey, istiqomah telah menjadikan saya berpendirian teguh dalam melakukan semua suruhan Allah agar semua yang perkara yang dilakukan dalam hidup diredai oleh Allah. Okey, bagus. Betul tu Ustazah percaya sebab Ustazah nampak Adlin ni pergi surau awal. Lepas dah bunyi loceng akhir tu kalau ada step back, dia lah orang pertama yang pergi surau. Okey, bagus. Terbaik. Okey, seterusnya siapa lagi yang ingin berkongsikan hikmah mengamalkan sifat istiqamah? Okey, senyum tu. Hanita? Ya, apa hikmah yang Hanita dapat daripada mempelajari tajuk ini? Istiqamah menjadikan saya insan yang berfikiran positif dalam mengharapkan keridaan Allah dalam sesuatu perkara. Okey, bagus. Kita kena bersangka baik. Okey, dapat A pun alhamdulillah. Betul. Dapat B pun alhamdulillah. Nanti kita cuba lagi tingkatkan prestasi kita. Okey, seterusnya Fatin. Nak cuba Fatin? Rita dulu. Okey, Rita dah angkat tangan. Okey, silakan Rita. Jujur Rita. Kita hendaklah sentiasa mengamalkan sifat istiqomah agar dapat menjadi seorang insan yang cekal dalam menghadapi cabaran. Okey, Rita depan ni kena cekal, tak nak nangis-nangis lagi. Nanti duduk belakang meja menangis, tak nak dah, kita kena cekal untuk kita sentiasa beristiqomah, berada di jalan yang benar ini. Okey, yang terakhir Fatin, ada yang nak dikongsikan dengan rakan-rakan? Hikmah yang saya dapat menzahirkan individu yang berakhlak mulia kerana melaksanakan kebaikan secara berterusan. Okey, bagus. Saya nampak tu dalam wajah Fatin tu, individu yang berakhlak mulia. Dengan adanya sifat istiqamah ni menjadikan kita sekaligus berakhlak mulia. Okey, terlihat di sini apakah hikmah mengamalkan sifat istiqamah dalam kehidupan. Sama seperti murid-murid Ustazah, kita boleh menjadi ataupun kita hendaklah menjadi individu yang berakhlak mulia kerana kita sentiasa melaksanakan kebaikan secara berterusan. Kemudian kita ni hendaklah mengukuhkan jati diri dengan sifat tidak berputus asa kerana untuk kita mencapai kejayaan tu perlukan konsistensi. Kemudian kita kena tidak berputus asa. Kita kena sentiasa cekal untuk menghadapi kejayaan. Kemudian kita hendaklah memupuk sifat sanggup berkorban harta dan nyawa sebagaimana Rasulullah dan juga para sahabat demi mempertahankan Islam. Kerana tugas berdakwah ini, tugas mempertahankan Islam ini bukan sahaja pada Abang Hakim kita, Dami Hakim kita, bukan pada ustazah seorang, tapi pada kita semua yang bergelar umat Islam. Okey, ada soalan nak tanya? Kalau faham semua, gembira belajar tajuk hari ini, cuba angkat thumbs up. Tunjuk sikit. Tunjuk sikit. Okey. Sangat gembira buat macam ni. Okey, seterusnya ini. Okay, kalau murid-murid di rumah boleh juga membuka buku teks tingkatan 5 pada halaman 197 ataupun boleh ambil handphone, scan pada QR code yang terdapat di skrin ni. Di mana di sini ada borang senarai semak macam mana kita punya ibadah kita, kemudian bagaimana kita istiqamah melakukan tanggungjawab dalam menuntut ilmu, kemudian yang ketiga istiqamah melakukan kebaikan dalam pergaulan. Okey, boleh cuba tik murid-murid ustazah yang di rumah pun boleh cuba angkat phone ataupun buka muka surat 197 untuk buat checklist tu. Hakim pun boleh buat. Ada ustazah. pada Abang Hakim tu. Jadi kita kena jujur ustazah Okey, jujur. Buat katakan buat, tidak katakan tidak. Okey, baik. Okey, yang pertama qiyamul lail. Mestilah ini setiap hari Sabtu. Okey. Okey, baik. Istiqamah dalam melakukan ketaatan beribadah. Betul. Ada qiyamul lail, membaca Al-Quran, menunaikan solat. Menunaikan solat ni hari-hari ni. Betul. Nanti kalau Hakim tik hari Sabtu aja. Menunaikan apa lagi? Solat sunat duha. Betul. Berzikir. Membaca Okey, surah. ustazah. Okey, silakan. Nampaknya mereka pun sudah siap. Okey, siapa yang dah siap boleh tunjukkan di hadapan kamera anda. Ini adalah apa orang kata harian lah kita buat. Okey, kalau nampak di sana Adlin Azrin penuh tu. Tengok bagus. Okey, dari segi ibadahnya mereka ini buat. Okey, cuba tambah baik lagi. Abang Hakim pun buat juga. Okey, seterusnya dari segi apa? Tanggungjawab menuntut ilmu. Cuba tengok yang kedua tu. Okey, penuh juga. Kemudian yang ketiga, istiqamah dalam pergaulan seharian. Fatin penuh Fatin Terbaik Fatin. Okey.
Dekat sekolah, rakan-rakan kita ni berkawan semua ke? Berkawan biar 1,000 ke? Ataupun macam mana tu? Fatin, berkawan dengan semua orang ke? Ataupun macam mana? Ya, saya berkawan dengan semua orang. Okey, dengan Rita berkawan tak? Alright. Okey, kalau kita lihat pada checklist ni kalau Hakim pun nampak kat sini kan. Okey, di sini adalah ibadah-ibadah kita yang orang kata apa? Boleh buat lah, mudah buat. Okay, Qiyamul Lail kita boleh tik lah hari Jumaat, malam Sabtu kan. Okay, kemudian kita solat 5 waktu ni kena hari-hari lah. Betul. Okay, kemudian duha ni kita boleh amalkan, terutamanya tingkatan 5 pun dah boleh cuba buat kan. Kemudian berzikir ni pun kita kena ada target kita. Betul. Hari ni berapa? Hari ni 30, subhanallah, 30, Allahu Akbar. Okey. Seterusnya membaca surah Yasin, surah Al-Mulk, Al-Waqi'ah dan surah Kahfi. Boleh buat. Betul. Okey, kemudian istiqamah dalam tanggungjawab menuntut ilmu. Ini wajib ni adik-adik kita ni. Kita dah orang kata apa tu, dah berada di tahap yang orang kata selesa lah kan. Okay, adik-adik kita ni, anak murid kita ni kenapa? Mencium tangan ibu bapa, kemudian apa, hadir ke sekolah, membaca doa, menuntut ilmu, kemudian memberikan tumpuan di dalam kelas, kena berikan tumpuan dalam kelas, kemudian apa, menyiapkan tugasan dan juga mengulang kaji pelajaran. Okey, dan seterusnya istiqamah dalam pergaulan. Ini biasalah. Okey, menolong rakan, menghormati sesama rakan dan sebagainya. Okey. Itu saja. Okey, baik cikgu. Itulah antara perkara-perkara yang perlu kita istiqamahkan. Saya bila cikgu suruh buat begitu, saya rasa lepas ni saya nak istiqamah ustazah. Insya-Allah. Perbanyakkan bangun malam, perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Insya-Allah, amin. Jadi ustazah, kita pun sudah berada di penghujung. Apakah kesimpulan kepada kita punya pembelajaran hari ini? Tapi sebelum tu ustazah, kita nak dengarkan mungkin ada seorang wakil murid kita boleh? Untuk membagi kesimpulan ustazah. Boleh. Siapa yang nak menyahut cabaran Abang Hakim untuk memberikan kesimpulan pada hari ini? Apa yang kamu perolehi? Okey, siapakah gerangannya itu? Okey, Fatin. Silakan Fatin. Tahniah. Bagi 1 bintang untuk Fatin lagi. Okey, terbaik. Okey, Fatin silakan. Rumusan saya hari ini, saya akan mengamalkan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya supaya menjadi mukmin yang sejati. Okey, hari ini adalah hari orang kata apa, permulaan lah kita tolak kepada kita ni semua, pada ustazah juga kan, untuk kita menjadi seorang yang istiqamah dalam beribadah, dalam melakukan apa sahaja dalam kehidupan kita ini. Okey ustazah, terima kasih atas kesimpulannya. Dan bagaimana ustazah menilai prestasi murid-murid kita hari ini? Sudah terang lagi bersuluh. Anak-anak murid kita hari ini sangat aktif, ceria. Okey, insya-Allah lah saya yakin mereka ni dapat menguasai isi pelajaran. Tajuk kita hari ini istiqamah jalan menuju mujahadah. Insya-Allah mereka ini bolehlah juga menjawab dalam peperiksaan. Dan juga yang paling penting tu mengamalkan dalam kehidupan. Betul, mengamalkan dalam kehidupan. Dan bagaimana ustazah, murid-murid kita juga nak dapatkan ni latihan pengukuhan ustazah. Okey, seperti biasa, murid-murid kita pun dah sedia maklum, telah diwar-warkan sepanjang masa. Murid-murid kita boleh melayari portal Delima untuk mendapatkan latihan dengan lebih lanjut. Okey, terima kasih sekali lagi kepada ustazah kita, Ustazah Nurul Nadia yang sudi bersama dengan kita, juga kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Nabila Ilyas, dan juga kepada murid-murid dalam talian dan yang menonton dari rumah. Saya doakan anda semua berjaya dengan cemerlang. Saya Luqman Hakim, mohon undur diri. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan kongsikan tips bagaimana menjadi murid yang istiqomah atau konsisten dalam kehidupan seharian. Okey kan tips yang cikgu kongsikan tadi? Cikgu harap kita sama-sama dapat mengamalkannya. Itu sahaja perkongsian cikgu hari ini. Bye!